Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ahmad Azwar Birusidi, E171303, wakil daripada Kumpulan 9, akan menyampaikan video pembentangan yang telah ditugaskan oleh Encik Akif kepada kumpulan saya, iaitu berkaitan dengan Small N Design. Okay. So, ada 3 perkara yang kumpulan kami sentuh dengan pembentangan ni, iaitu berkaitan dengan Small N Design ni, iaitu apakah reka bentuk Small N Design ni, sejarah dia, dan bila kita patut menggunakan kajian berbentuk Small N Design ni. Okay. So, apakah itu Small N Design? Okay, Small N Design ni dia biasanya beriringan ataupun senang cakap berlawanan lah dengan kita lagi satu bentuk kajian yang dipanggil Large N Design. Okay. So, ciri-ciri untuk Large N Design ni adalah bilangan besar subjek yang diuji. Subjek secara rawak diedarkan kepada kumpulan. Uji kaji dia pula agak ringkas yang biasanya hanya melibatkan borang soal selidik. Data daripada subjek pula biasanya berbeza, yang mana dia bergabungkan untuk mencipta arah, maksudnya mencipta cara, maksudnya dia adalah lebih kepada untuk hasil kajian dia adalah lebih berdasarkan kepada majoriti. Dasar data pula dianalisis biasanya menggunakan SPSS lah. Okey, untuk Small N Design ni pula dia hanya melibatkan satu atau hanya beberapa subjek saja yang diuji, yang mana subjek tu tak akan dimasukkan dalam kumpulan tetapi dia berjalan secara individu. Okey, yang amat penting dia punya keputusan tu adalah boleh dipantau daripada semasa ke semasa. Lepas tu data daripada SPSS biasanya tidak digabungkan tetapi dianggap secara berasingan, dan data dianalisis secara visual dengan penggunaan statistik yang minimum. Jadi apakah soalan tentang reka bentuk Small N Design ni adalah apakah apakah jenis isu penyelidikan yang terbaik yang patut digunakan untuk Small N Design ni. Yang kedua adalah relatif kepada Large N Design, reka bentuk, apakah kelebihan utama dan juga kekurangan reka bentuk Small N Design ni. Jika reka bentuk Small N Design ni digunakan lebih atau kurang kerap dalam psikologi eksperimen, apakah faktor yang menentukan sama ada reka bentuk Small N Design ni mempunyai tahap kesahan dan dalaman yang boleh diterima. Okey, kita pergi kepada sejarah dulu ya. Okey, psikologi adalah sebagai sains yang mana biasanya dia melibatkan kajian yang berbentuk Small N Design, yang mana contoh kajian dia adalah kajian psikofizik daripada Weber and Fischer, kajian persepsi daripada Chestnut, kajian introspektif daripada Titchener, kajian ingatan daripada Mingus, dan pada kajian pembelajaran Thorndike. Okey, sejarah masih lagi pada sejarah reka bentuk Small N Design ni. So, apa yang tidak kena dengan Small N Design ni adalah masalah yang diakui dengan reka bentuk ni, prestasi berbeza mengikut subjek. So, mungkin antara subjek dengan subjek ni bila kita kaji mungkin tak sama. Okey. Lepas tu dia akan menyebabkan ralat yang progresif. Extraneous variable dia akan melebihi daripada load internal validity. Lepas tu sukar untuk mengkaji atau mengesan kesan yang kecil atau yang lemah tu, susah sikit. Sukar untuk mengkaji yang memerhatikan interaksi, lepas tu kesahan luaran dia adalah rendah. Lagi satu yang menyebabkan Small N Design ni nampak macam tak ngam sangat sebab adalah pembangunan daripada correlation daripada Scotland dan juga pembangunan daripada penggunaan ANOVA daripada Sir Ronald Fisher. Okey, jika reka bentuk Small N Design ni mempunyai begitu banyak masalah, kenapa penyelidikan awal Small N Design ni menjadi nampak berjaya? Okey, sebilangan besar pemerhatian, kawalan tegar keadaan eksperimen, memberi tumpuan kepada interaksi iaitu sampel itu sendiri, kesan direplikasi pada mata pelajaran yang berbeza dan makmal yang berbeza. So, mungkin pada eksperimen yang pertama tu mungkin penggunaan makmal dia tak berapa berkesan. So, apabila eksperimen tu direplikasikan dengan inovasi mungkin makmal yang lebih lengkap apa semua, so kajian tu dia menjadi lebih lengkap. Dan kaedah kajian tu tetap sama, Small N Design, tapi dia dengan kelengkapan yang berbeza, so dia akan menyebabkan keputusan tu menjadi lebih tepat. Okey, lepas tu jika reka bentuk Small N Design mempunyai banyak masalah, mengapa mereka masih digunakan hari ini? Okey, masalah yang diakui
dengan large end design ni, data pengumpulan dia tu besar, so dia boleh mengaburi mana-mana satu hasil kajian. Pengumpulan data tu dia boleh gagal, dia susah untuk menangkap interaksi yang kecil-kecil ni, yang suara-suara minoriti ni. Lepas tu reka bentuk small design ni dia mengalahkan penyelidik untuk dapat kawalan penuh, sebab sampel tu kecil sikit, individu ataupun sedikit, so penyelidik senang kontrol. Kemudian keperluan dan yang terakhir sekali adalah disebabkan setengah isu ni dia hanya boleh dikaji dengan menggunakan responden yang kecil, so sememangnya sesuai menggunakan small end design lah. So contoh dia macam untuk mengkaji tahap stres di kalangan pelajar, so itu memang of course lah kita kena mengkaji jumlah responden yang banyak, tapi hasil dia kita tak dapat dengar yang sebetul-betulnya. So mungkin apabila kita fokuskan kepada beberapa orang pelajar yang betul-betul kita nampak bermasalah, so itu yang menyebabkan kita dapat hasil kajian yang lebih mendalam, lebih tepat. So sejarah reka bentuk small end design ni banyak. Ini antara contoh dia, iaitu dalam jurnal analisis eksperimen kelakuan, kajian klinikal, latihan dan pendidikan, pembelajaran haiwan, kategori dan sebagainya, latihan haiwan dan tanggapan manusia, kelakuan motor, keputusan dan penghakiman. So, bila kita perlu menggunakan small end design ni? Apabila anda berminat dengan butiran minit prestasi individu atau perubahan tingkah laku. Maknanya bila kita berminat untuk menjalankan satu kajian yang mengkaji setiap detail sampel yang kita kaji tu, yes, kita perlu menggunakan small end design, baru kita senang kontrol. Yang kedua, apabila kepentingan kita adalah dalam subjek keadaan dan rawatan tertentu, maknanya kita dah target contohnya macam autism, ADHD, obesity apa semua ni. So maknanya kita dah target kajian kita tu adalah tertumpu kepada autism. So kita susah nak mengkaji kalau kita menyebabkan sampel yang banyak. So kita kena mengambil beberapa sampel untuk mewakili populasi dan kita buat kajian tu, baru kita dapat hasil yang lebih tepat. Lepas tu yang ketiga adalah apabila minat yang berbeza, yang lebih menarik, motor dan tingkah laku yang berkaitan. Dan yang terakhir sekali, apabila beberapa subjek tersedia atau eksperimen adalah sukar dan mahal. So sebenarnya small end design ni antara yang faktor yang menyebabkan adalah penting dia akan melibatkan kos. So dia akan jimatkan kos bagi pembeli tersebut. Sekian daripada saya untuk kumpulan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.